Okay, Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak kongsikan cara mudah untuk dapatkan kerang rebus yang sedap. Okay, sebelum ni saya rasa ramai yang ikut cara saya. Sebelum ni saya rebus kerang menggunakan air. Sebab kita fikir kalau perkataan rebus adalah menggunakan air. Tapi kali ini setelah melalui pembacaan dan juga tanya orang yang berpengalaman, saya dapat tahu bahawa cara merebus kerang cara yang lebih membuatkan kerang ini lebih sedap dan isinya lebih kenyal adalah tanpa menggunakan air. Okey, bagaimana masak tanpa menggunakan air? Okey, ini adalah kerang yang telah dibersihkan. Saya letak dalam kuali pan ni. Okey. Pastikan kerang kita dibersihkan dahulu ya. Cara pembersihan dia mengikut cara masing-masing lah. Kalau cara saya menggunakan sedikit kunyit dan juga garam dan asam keping untuk menghilangkan rasa hanyir dan juga menghilangkan kuman-kuman yang lekat pada kerang ini. Okey, setelah bersihkan saya letak dalam pan ini. Okey, lepas tu kita hidupkan api. Sebelum saya terlupa, ada 3 bahan yang saya gunakan untuk menjadikan kerang ini lebih sedap. Yang pertama adalah serai. Serai ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil lemongrass. Okey, bahasa Inggeris kita panggil lemongrass, atau bahasa Melayu atau bahasa Kelantan panggil batai segar. Serai ini kita gunakan untuk menjadikan membangkitkan bau yang sangat sedap pada kita punya kerang. Okey, yang kedua adalah bawang besar. Bawang besar ini untuk menjadikan kerang kita rasa manis-manis bawang. Okey, dan sedikit garam secukup rasa. Okey, jom kita masak. Mula-mula kita hidupkan api. Okey, kita gunakan api yang sederhana. Okey. Bila kita hidupkan api, kita akan nampak kerang kita berasap. Okey. Dan untuk menjadikan kerang kita ni lebih masak dengan cepat, kita menggunakan penutup periuk yang sesuai. Okey, saya menggunakan tutup periuk ini. Okey, sebelum kita tutup, kita letakkan bawang. Okey. Kita letakkan serai dan juga sedikit garam ya. Kita boleh kacau sedikit supaya lebih rata. Okey, kita akan dapati kerang ini akan masak dengan air yang keluar daripada kerang itu sendiri. Itu yang menyebabkan rasa dia lebih sedap dan isi dia lebih kenyal. Okey, dan kita pun tutup supaya air wap itu akan jatuh balik kepada kerang dan menjadikan dia lebih cepat masak. Okey, kita tunggu beberapa minit. Kita akan tunggu dia beberapa minit untuk pastikan air wap tu keluar. Okey, nampak tak ada di sebalik penutup periuk ini kita akan dapat lihat air wap pada kerang ya. Okey, nampak tu air yang keluar daripada kerang itu sendiri yang akan memasakkan kerang ini dan seterusnya sekaligus akan menjadikan kerang lebih rasa sedap dan isinya lebih kenyal. Kita kacau-kacau supaya rata, and then kita tutup balik lah. Bau dia telah pun keluar. Okay, kita tutup balik sampai air dia kering.
Okey, kita dapat lihat buih-buih, iaitu buih yang keluar daripada air kerang itu sendiri bercampur dengan wap yang telah terhasil daripada periuk tutup yang kita tutup ini. Wap dia akan naik dan akan turun balik, dan itu akan menjadikan kerang kita lebih lebih cepat masak. Kita boleh angkat, kita gaul-gaul sikit. Rasanya baunya lebih sedap sebab keluar daripada air serai ini mengeluarkan bau yang sangat sedap dan mengiurkan. Sedikit lagi dia akan masak. Kerang ini, untuk mengetahui kerang ini sudah masak atau belum, dia tidak seperti etok ya. Etok kalau dah masak dia akan terbuka sendiri. Tetapi kerang tidak sebegitu. Kerang dia masak tak semestinya dia terbuka dengan sendirinya. Kadang-kadang masa kita makan tu kita boleh kopek sendiri dan kita melihat isinya lebih sedap, dan kita akan melihat isinya lebih kenyal dan rasanya lebih sedap. Air betul-betul kering. Kita juga boleh kuatkan api sedikit supaya proses masak lebih cepat. Selalu kita rebus kerang. Selalunya sebelum ini saya menggunakan air, sebabkan pemahaman saya bila rebus itu bermaksudnya ada air. Tetapi tak semestinya. Kerang ini kita boleh masak dengan tidak menggunakan air, dan dimasak dengan menggunakan air yang keluar daripada kerang itu sendiri. Sikit lagi, air dia pun dah hampir kering. Sikit lagi kita boleh tutup api ya. Okey, kita dapat lihat air daripada kerang itu sendiri telah kering.
Ini menandakan bahawa kerang kita ni sudah masak dengan betul. Dah masak sepenuhnya. Okey, api kita boleh tutup. Okey, so kita boleh angkat kerang kita. Okey, so kalau anda nak cuba buka kerang kita ni, kita ambil satu, kita cuba buka ya. Okey. Sebabkan panas, saya basuh bilas dengan air paip dahulu. Okey, kita tengok cara buka nak makan nanti adalah macam ni. Nampak? Nampak? Dia tak adalah berair seperti kalau kita rebus dia dengan menggunakan air. Okey, jadi ini menandakan kerang kita sudah masak. So, kita boleh angkat. Kita angkat kerang kita. Setengah orang yang mahu rasa kerang ini pedas boleh tambah lada cili padi, cili api ataupun lada besar. Tapi saya dengan anak-anak tidak mengamalkan meletakkan lada sebab risau kepedasan tu buatkan kita sakit perut. Jadi kerang rebus telah tersedia untuk dimakan atau berbuka puasa.